summer break ni sebenarnya baru ni aku baru balik pada Manchester macam yang korang tahu. So di atas tugasan juga sebenarnya. Tapi aku bukan nak bercerita tentang experience tentang trip tu. Whatever it is, memang satu experience yang baru sebab tak semua orang boleh ada dapat peluang. Even macam abang aku sendiri cakap, rezeki kau is national player pun belum tentu boleh main kat situ. Betul. So benda tu ni lah, aku tambah lah daripada ayat abang aku tu, national player pun belum tentu boleh main kat situ. Aku tambah lah, kau ada duit banyak mana pun kau belum tentu boleh main kat situ. Kenapa muka kau macam tu? Tak ada. So sebab kau mungkin boleh beli macam-macam, tapi untuk membeli momen bermain di Old Trafford dengan Safi Salih, dengan ex-player, Actually main kat Old Trafford tu satu hal, tapi hang main kat Old Trafford bersama dengan salah satu penyerang terbaik yang pernah Asia Tenggara hasilkan. Dan memberi kepercayaan untuk aku ber-RCD right back. Dia ingat aku mahali ke apa? Selamat kembali ke Kuat Bual. Hari ni kita hanya bertiga. Tidak ada lagi seorang kawan kita yang pulang ke kampung atas urusan pekerjaan. Tapi tahun lepas yang dia tak ada tu pun dia Terengganu kan? Musim lepas yang dia tak ada. Ada. Tapi bukan STL juga. Tapi dia pergi Penang aku rasa. Tak ada, Terengganu juga. Aku tahu benda ni sebab aku tahu banyak cerita-cerita daripada Terengganu yang aku dengar lepas dia balik. Yang cerita apa? Yang kata dia tak okey jadi host tu? Saya tak nak sebut cerita apa. Cuma satu je aku nak cakap. Aku rasa Azwar ni dah sampai dia punya level of relevance sekarang. Sebab dia dah tiap tahun kalau STL kat Terengganu tu dah memang barang dia kan, sebab itu kampung halaman dia. Azwar dah jadi macam player-player daripada Afrika yang every few years tu bulan Januari tu balik AFCON. Hang kena rela lepaskan dia balik AFCON. Sebab dia akan balik main AFCON. Tapi hang tak jawab lagi soalan. Yang mana yang kata dia Saya tak nak jawab. Saya tak nak jawab. Saya teruskan. Awak jangan pagi-pagi macam ni Tapi macam tu lah, bila tiba bulan 6, bulan 7 ni, kita kena relakan siapa-siapa pun di antara kita untuk venture into the unknown. Dia ada AFCON duty, lepas tu dah berdua ada hockey duty minggu ni. Ya, ketika kita sedang merekod episod ini, sedang rancak berlangsung di Malaysia adalah FIH Nations Cup 24-25 di mana The Speedy Tigers. Saya pun akan terjebak nanti. The Speedy Tigers sedang membawa cabaran lah. Aku nak cerita satu benda lah. Tahu tak dulu waktu Sultan Selassie Cup main kat Malaysia, tiap-tiap tahun dia akan appoint satu sekolah untuk jadi kumpulan penyokong untuk sebuah negara. Oh ya ke? Adakah sekolah hang pernah jadi? Sekolah aku selalu kena pilih untuk negara apa? South Korea. Aku join angkat pom-pom, ketuk-ketuk jerit Korea. Gunung Rapat dan South Korea bersaudara. From that day. Ya. Lain macam. Banyak kali aku ikut trip tu. Satu soalan pantas. Apakah ranking Malaysia di hoki dunia sekarang? Top 20 Sebut satu top 20 tu dalam betul. Sebut satu placement. 17. 11 17 Dodo salah 13. Maafkan saya 13. Tapi tak jauh lah. Okay. Awak sebab awak dah buat. Saya Sun. Sebab tu awak dah tahu. Kalau tidak awak pun tak tahu benda ni. Jangan. Saya ingat FIH macam mana pula. Baiklah, saya nak berhubung ketiadaan Azwar pada minggu ini kerana ketugasan yang bukan membabitkan bola sepak sama sekali. Tugasan antarabangsa. Sebab sebelum dia dengan STL, dia went viral ketika Malaysia bertemu dengan Vietnam. Biasa kalau Azwar kalau buat game-game Malaysia akan ada momen-momen yang momen-momen yang direkod. Kalau saya momen-momen malam penyatu jiwa. Kalau aku ni media tabloid seantero Malaya. Bila seorang tak nak sebut ke tabloid mana? Tak kisahlah mana-mana lah, tapi tabloid lah. Oh, Cosmo. Bukan. Okay. Cosmo masih lagi di Arus Perdana. Nampak? Saya cuba tutup balik ni. Apa ni, bila Faiz dah cakap macam biasa Azwar bila dah buat komentari tu memang akan melekat lah viral. Aku akan letak Faiz Gurun mengatakan pengulas lain tidak memberikan impact. Kalau tabloid bukan saya kata. Skill yang sangat URTV sekali. Skill anda. Baiklah, itu jurnalis-jurnalis senior kita dulu yang ramai mungkin marah aku lagi kan. Rindu.
benda-benda clickbait. Dia juga sama seperti kita, seorang penulis dan editor sebelum ini. Jadi dia tahu ayat-ayat clickbait ni macam mana. Sebab bila disebut yang banyak tabloid kat luar sana, saya pun kadang-kadang tabloid tu dia tak sejauh tau. Kadang-kadang tabloid tu dekat dengan hati. PTSD. Baiklah, summer break di mana bola sepak berehat seketika. Bukan saja bola sepak antarabangsa, juga bola sepak domestik. Cuma ada satu kejohanan yang sedang berlangsung sekarang ni, iaitu Club World Cup. Kejohanan yang buat kali pertama. Sebenarnya Club World Cup dah ada lama dah, tapi orang pandang sebelah mata aja sebelum ni, sebab main pun 1-2 perlawanan saja. Tiba-tiba dah masuk semi. Macam mana? Dulu lagi teruk Europe terus masuk final. Kurang aja. Kurang aja. Agak kurang aja, tapi ada rombakan semula. Dan sekarang ni tournament tu 4 tahun sekali, di mana dia buat format World Cup dah 32 pasukan. Tetapi jujur agak kurang, sebab Auckland City dia kena bantai 10-0 dengan Bayern. Auckland City tu gua rasa kalau lawan dengan Calvo Amici mungkin boleh fight juga Calvo Amici dengan pasukan tersebut. Mana dengan kita ada midfielder Dol De Jong. Baik, awak jangan saya ada punchline ni. Baru-baru ni. Tapi saya dengar saya rasa kalau kita lawan dengan Auckland City, kalau Calvo lawan Auckland City, aku rasa game tu selagi tak masuk ke sepakan penalti. Ya. Once dah masuk sepakan penalti, saya dengar yang dah tak boleh percaya Calvo buat penalti ni. The main takers. Satu bukan saja dia satu hal, selalunya bila masuk final atau masuk apa-apa kejohanan yang ada sepakan penalti ni, selalunya ramai yang nervous nak ambil penalti, ramai yang akan jauhkan diri. Calvo ni semua berebut nak ambil penalti. Semua berebut nak ambil. Semua confident. Baru-baru ni ada 2 penalti daripada Calvo yang tak masuk tu. Bila tak masuk tu bukan pasukan lawan yang meraihkan, tetapi rakan-rakan sendiri. Rakan-rakan sendiri yang meraihkan. Sebab rakan-rakan, kenapa sebab rakan-rakan meraihkan tu kerana dalam senarai menunggu. Dia duduk dalam senarai menunggu. Yang once kau tak gol, once you fail on penalty, belakang kau dah masuk blacklist. Dia sampai level yang dah kau masuk queue belakang. Kau punya queue lambat lagi sebab kau punya tu dah fail lah. Silap kalau check si Chris dah ada tu dalam kita isi masa kita di summer break ni dengan beberapa sukan yang lain, ataupun mungkin kalau kita nak layan Club World Cup, kita layanlah Club World Cup. Tetapi ini adalah saban tahun kita berada dalam arena sukan, media sukan di Malaysia ni. Kita akan ambil peluang summer break ini untuk rest and recharge. Seperti biasa, saya dah mula recharge pada hari itu dengan Roland Garros 2 minggu yang sangat luar biasa. Saya juga nak tunggu Wimbledon mula 30 hari bulan ni, hujung bulan ni. Itu antara intipati summer break saya lah. Saya nak tanya anda berdua, apakah intipati summer break anda? Adakah ada isi dengan sukan Cup Prix misalnya? Menjawab pada pertanyaan atau persoalan daripada Faiz Gurun, saya akan orang kata serampang 2 mata. Maksudnya saya menjawab soalan Faiz dan juga memberi pencerahan kepada awak. Okey, silakan. Dan dia berkaitan dengan cerita penalti tadi. Jadi summer break saya ni disulami dengan proses untuk menyesuaikan kaki dengan rumput tiruan semula, sebab tempoh hari saya bermain di rumput yang sebenar. Rumput yang sebenar. RYS. Rumput yang sebenar. Faham. I never fail on penalty. So maksudnya nak menyesuaikan diri itulah. You are now a British footballer. Am I right? Half. Naturalisasi lah. Belum lagi. Tak. Okay, betul. Kenapa awak nak cakap apa? Untuk pencerahan kepada semua, rakan kita Dol De Jong baru pulang daripada Manchester. Dan sedikit pencerahan dan juga pembetulan juga. Selama ni mungkin anda gemar memanggil saya dengan nama Dol De Jong. Tapi saya dah sejak bermain di sana, saya dah mengubah sedikit lah. Dol The Race. Bukan Edgar Davis, tapi Dol The Race. Tapi saya nampak itu lebih pada Casemidol. Nombor 18 Casemidol. Aduh. Silakan ceritakan pengalaman anda itu. So summer break ni sebenarnya baru ni aku baru balik pada Manchester, macam yang korang tahu. So di atas tugasan juga sebenarnya. Tapi aku bukan nak bercerita tentang experience tentang trip tu. Whatever it is, memang satu experience yang baru, sebab tak semua orang boleh ada dapat peluang. Even macam abang aku sendiri cakap, rezeki kau is
national player pun belum tentu boleh main kat situ. Betul. So benda tu ni lah, dia aku tambah lah daripada ayat abang aku tu, national player pun belum tentu boleh main kat situ. Aku tambah lah, kau ada duit banyak mana pun kau belum tentu boleh main kat situ. Ya. Kenapa muka kau macam tu? Tak ada. So sebab kau mungkin boleh beli macam-macam, tapi untuk membeli momen bermain di Old Trafford dengan Safi Salih, dengan ex-player, Actually main kat Old Trafford tu satu hal, tapi hang main kat Old Trafford bersama dengan salah satu penyerang terbaik yang pernah Asia Tenggara hasilkan. Dan memberi kepercayaan untuk aku beraksi di right back. Dia ingat aku mahali ke apa? dia tengok seakan-akan. Ni temu tau, bukan yang ni. Cuma saya ada satu soalan sebelum anda sambung. Kenapakah dalam perlawanan tersebut goalkeeper anda pakai baju sama dengan tak, yang kelakarnya sehari sebelum game ada training session yang contingent lah, saya panggil contingent Malaysia 2 jam, contingent Indonesia 2 jam. Sebelum pergi training tu, aku borak dengan siapa? Training dekat mana ni? Old Trafford juga? Dekat hotel football, dekat rooftop dia. Hotel football, okay. Ada macam padang futsal dekat betul. atas. So aku borak dengan Nip ke dengan siapa? Lepas tu aku tanya Musafi juga kot. Keeper pakai apa lah? Tu lah baru realise yang jersey keeper tak ada. Tu yang penyudahnya hampir-hampir untuk membeli jersey keeper Onana dekat Megastore MU, tapi takkan nak pakai tu pula. So pakai jersey yang sama juga. Cuma antara benda yang aku boleh share, sehari sebelum game ramai-ramai daripada day one, ramai-ramai pergi Megastore. Antara benda yang diorang tuju is glove. Beli glove. Dia beli glove. Aku tentu buat perangai Melayu pemalas. Bukan Melayu tipikal, Melayu pemalas. Aku tak tahu India pemalas macam mana, Cina pemalas macam mana. Sebab aku Melayu, aku tahu perangai Melayu pemalas dan juga Melayu ego. Beria lah diorang ni. Ya lah siap nak beli glove, mat. Kau main bola pun tak pakai glove. Kat selama ni tiba-tiba kat sini kau beria nak pakai glove. Memanglah sejuk, tapi layan je lah. Match day aku menyesal. Struggle weh. Sebab dia level yang tangan kau sentiasa kau nak gosok macam ni je. Faham? Waktu kau main tu cuaca, temperature berapa? 11. Biasa main 31 je. Di 11. Tolak 20 tu. Sebab saya pun pernah ada pengalaman main bawah 35 tengah hari kan. Ya. Tapi cuma 11. Kalau saya nak main temperature 11 ni, saya main 5 minit, lepas tu saya pura-pura injet, saya hisap keluar. Tak boleh. Dia level yang kau keluar tu, kau menyesal kau keluar sebab bila kau keluar kau diri, kau tak berlari. Aku kena masuk balik. Kena main bola. Tak ada jaket. Aku rasa Mak Saleh yang duduk kat situ pun dia tengok Mamat ni cowboy. Agak nacho pun sarung badan. Kau tiba-tiba buat cowboy kau kat situ, tak sarung apa-apa, confident je. Aku nak tanya, Kevin Strootman pernah main dekat Old Trafford ke? Aku rasa Kevin, dia rumours pernah lah. Sebab aku rasa hang berjaya lakukan benda yang banyak pemain yang dikaitkan dengan MU pun tak berjaya lakukan. Hang faham? Apa Snyder? Wesley Snyder pernah aku rasa main as an away player. Okay. Strootman tu aku tak pasti, aku kena double check. Kalau Nico Gaitan pun pernah aku rasa. Tapi okay, balik pada persoalan asal, summer break ni apa yang isi dia? Selepas tahun setengah aku kembali, bukanlah, tak nak cakap kembali, tapi aku mula aktif balik dekat TikTok. Okay. Ceritakan. Aku mula come out dengan video yang aku buat sebelum ni. Dia just a simple video, pacak kamera, cakap depan kamera, less than 3 minutes. Aku dah lama tak buat. Aku ambil masa setahun lebih untuk buat balik, tapi macam mood tu tak sampai, malas apa semua. Aku baru nak tanya kenapa sampai setahun lebih. Benda-benda tadi ni lah mood apa semua ni. Dia punca dia 2 tahun lepas, setahun lebih lepas, aku pergi trip KLPL. So sejak aku pergi trip KLPL tu, aku terus tak buat. Nak sambung balik tu, mood dia tu tak sampai. Okay. Ramai orang yang macam wife aku lah, kawan-kawan semua macam asal tak buat. Even family aku yang macam abang ipar aku apa semua, buat tapi benda tu kau share knowledge info orang kan. So benda sebab orang Malaysia ni yang aku kenal ramai malas membaca. So dia nak orang cerita depan muka. So benda tu orang akan suka. So aku malas. Tapi aku nak tanya hang. Okay. Apakah format video hang di TikTok tu? Adakah hang petik satu topik and hang explain semua benda pasal topik tersebut, ataupun subtopik yang hang explain? Actually dekat TikTok video aku tu is profile player. Okay. Tapi aku bukan cerita tentang statistik dia.
Okay. Tentang kisah hidup dia. Cerita tentang kisah hidup dia. Okay. Sebab aku baru nampak video yang hang buat Brian Mbuemo tu kan. Yes. Benda tu mengingatkan aku kepada barang ori hang kat ML Studio. Correct lah. Betul lah. Vibe macam tu kan. Vibe macam tu lah sebenarnya. So at the end of the day, kadang-kadang kita kena balik pada root kita, which is orang, aku tak nak cakap orang suka, tapi aku rasa orang boleh terima apa yang aku nak share dengan cara macam tu. So that's why aku come out dengan benda tu. And aku gunakan dia punya turning point is trip aku pergi Manchester. Aku start video dengan aku ending the first video yang aku buat balik tu, ending dia dengan aku flex hotel aku tu di Old Trafford lah. Itu je lah. So aku guna, ada orang kata alah botak kau just nak tunjuk hotel kau kat mana je, kau shoot kat mana. Tapi it's a turning point lah sebenarnya. Aku ada penyebab untuk aku start balik. Yang hang jangkakan lepas ni seberapa kerap hang akan buat video-video macam ni? Adakah seminggu sekali ataupun? Selalunya seminggu sekali. Sebab aku aku masih tinggal lagi ada baju dekat MS Studio yang Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, botak. So maybe hari Jumaat. Tapi kalau aku rajin, seminggu 2 kali ya. Okay. Sebab dia, aku cakap terus terang, dia memerlukan prep yang betul juga. Dia bukan sekadar aku pacak. Okay, hang cerita sikit prep hang, the whole thing, daripada sebelum hang record sampai hang habis record. Aku akan ambil masa at least 1 full day. Okay. Untuk aku go through profile dia. Okay. By the time episode ni keluar nanti, aku rasa dah ada video dia, Dean Howson. Okay. So even Dean Howson tu pun aku banyak benda yang aku go through. That's why aku cakap ambil masa 1 full day boleh jadi untuk prep. Contohnya pronunciation je. Hang sebut Dean Howson. Dean Howson sendiri pernah mention yang dia tak boleh nak marah kalau orang sebut Dean Howson ataupun Dean Howson. So benda-benda tu yang orang sebelum ni tak ambil tahu. So that's why aku cakap prep tu dia perlukan prep yang betul juga. Dia bukan sekadar aku pacak kamera borak. So that's why dia bukan boleh hari-hari aku come out video. Lepas tu record, edit. DIY semua sendiri lah. Self studio. Self studio. Boleh jadi background dapur, boleh jadi biar tak ada lah. Tapi dalam rumah lah. Memang dalam rumah lah. Baik. Agak produktif. Isi kepada summer break botak. Long may it continue. Kita nantikan video-video selepas ini pula. Mana tahu kalau ada sponsor nak datang boleh. Sponsor aku benda duit mesti aku on punya. Bang bila nak buat tentang João Figueiredo bang? Orang tanya. Sebelum orang tanya, saya tanya dulu. Itu antara yang akan ada dekat komen. Cantik payment, cantik video dia dapat nanti. Anda pula Kish. Summer break, off season ni memang aku nak jauhkan diri aku dari bola sepak sekejap. Aku tiap tahun kena go through that same proses yang mana ada sedikit gap yang aku biar di antara diri aku dan juga bola sepak, so that aku tak Parti. Tak Kau parti lah. supaya aku tak mentally exhausted. Okay. So aku akan tengok, sebab aku contoh kan, last 3 bulan ni aku nak tengok TV shows ke apa, susah. Aku susah nak commit to a brand new thing. Sebab hari-hari otak dah mula fikir pasal bola, pasal kerja, and past 2 months ni kan kita hectic, chaos. So aku nak a bit of a break from football, untuk aku kembali menonton benda-benda yang aku dah lama KIV dan tak tonton. Untuk aku kembali ke membaca. 2 bulan ni aku tak baca apa pun. Aku dah ada 1-2 buku yang tengah simpan tu, tapi tak fully baca lagi. So I want to get back to that. Lepas tu aku nak travel sikit, nak pusing-pusing sikit, whether domestically kalau ada masa. Saya dah tahu destinasi anda, tapi biarlah rahsia. Tapi domestic belum decide lagi ke mana, tapi nak pergi juga. Just nak also yang paling penting ini aku rasa all of us boleh relate dengan. Industri kerja kita ni adalah industri yang mana kita kerja dalam waktu yang tak selaras dengan waktu orang lain bekerja. So untuk hang ada kehidupan sosial yang normal tu bukan benda yang mudah. Sebab most of people yang kerja Monday to Friday 9 to 5, weekends adalah contoh waktu diorang beriadah, berjumpa, bersosial, melepak, apa-apa lah. But social activities hang lakukan dengan either your family members, or kalau hang lakukan dengan kawan-kawan rapat, most of it happens on the weekend. And mungkin weekday pun, tapi malam. Tapi kadang-kadang most of our work ni happens at odd hours, and susah kita nak plan into the future. Contoh kalau hang tanya orang lain,
3 minggu daripada sekarang hang free hari Sabtu. Most likely free. Most likely. Sebab tapi tak tahu lah. Aku memang kerja Isnin ke Rabu. Tapi kalau tanya kita, there is no guarantees. Because a lot of our work sometimes on dia weekends. boleh jadi esok pun tiba-tiba. So a lot of our work kadang-kadang on weekends juga. And so benda yang aku nak lakukan dalam off season ni adalah recalibrate benda tu and catch up semula dengan orang-orang yang aku dah lama tak lepak. Orang-orang yang penting dalam hidup aku tapi disebabkan oleh kesibukan bekerja ataupun penjadualan yang huru-hara ni yang aku tak dapat nak luangkan masa secukupnya untuk lepak dengan. So that's part of the plan jugalah. At the same time aku rasa apa yang macam contoh kita pernah borak benda ni lama-lama. Semua daripada kita, termasuk aku rasa di antara aku, Hang, Nafi dengan Azwar, yang paling rajin dari segi membuat konten sekarang ni is probably Azwar, right? Konten-konten dekat TikTok semua. Tapi aku rasa all of us should do more. All of us should put in a bit more effort into benda tu. Benda tu memang orang yang menonton nampak dia rasa macam benda ni simple je, kenapa korang tak boleh buat kerat? Tapi dia sebenarnya aku setuju dengan dia, it's not simple, dia complex, dia memerlukan effort yang besar. So heading into the new season, aku pun nak kena duduk brainstorm balik, okay, what are things I can do, what are things I cannot do, what are things I can do to improve. Sebab satu benda pasal bila hang bekerja sebagai kita kan bekerja sebagai individual, kita bukan bekerja di bawah satu structure yang mana company dah assign hang punya pathway. Kita yang menentukan hala tuju hidup kita. Antara benda yang paling suka is hang tak ada the discipline of a boss untuk guide hang, cakap hang kena buat ni, hang kena buat ni, hang kena buat ni, hang kena buat ni. Kita punya perancangan ni, kita punya flow is kalau kita tak paksa diri kita untuk do something, we will never do it. We're the only one responsible for hala tuju hidup kita. Bila kau borak macam tadi tu kan, aku baru terfikir tau. Maybe sama, maybe tak sama. Tapi sama baru aku faham kenapa. Contohlah pembikin filem contoh. Kenapa dia memerlukan tempoh 7 hingga 8 tahun kadang-kadang untuk come out dengan satu filem. Kenapa kita fikir asal lama sangat dia ni nak direct filem balik, contoh pengarah filem ke ataupun pelakon ke, contoh ada certain pelakon dekat even tak payah ambil international, even ada local actor pun yang jenis bahasa mudah dia memilih, tapi there's a reason kenapa dia memilih filem yang dia nak ada dalam yang dia appear kan. So bila balik pada yang tadi kau cakap, benda ni bukan saya saja cakap, tapi memang it's not that easy yang buat je video, buat je. No. Not easy. So aku baru aku faham. Bila aku terfikir baru aku faham. And kadang-kadang dia just perlukan sikit je. Macam aku tadi, aku sampai Manchester tu baru aku this is the right time untuk start balik. Ada penyebab. And that's why bila aku nampak contoh bila aku nampak video hang buat Brian Boomer tu kan, terus aku tekan repost sebab aku tahu not easy untuk hang get into that pocket. Untuk hang get into that pocket adalah satu perjalanan yang sukar dan rumit. Tapi once you get into that pocket, then you must do everything possible to not stop. Once hang dah masuk into that groove, then you just got to keep the train rolling. And kalau orang tanya kan, alah botak, kenapa dalam banyak-banyak moment kau pergi Manchester tu baru nak start balik? Benda ni bukan riak ke apa tau, tapi kena ingat yang the first video aku cakap pasal Ronaldo dengan Messi kat MS Studio, orang tahu aku fans Man United. And bila aku start buat video balik, bila aku ada dekat Old Trafford, tak semua orang akan dapat that moment. Waktu yang tepat lah. Waktu yang tepat lah. Ada saya fikir tu right moment lah untuk aku, dia punya turning point tu. Kalau Nafis dengan apa aku nak sebut, video-video macam tu, video-video informatif lah, macam tu lah. Kalau hang pula mungkin tak semestinya yang ni hang akan lakukan, tetapi yang berada dalam kepala, format ni macam best juga nak explore ni. Ada antara format. Honestly aku tak tahulah. Ataupun mungkin penulisan dulu, hang kembali kepada penulisan dulu. So one of the things yang aku asyik dah terfikir for a few months is aku nak kembali menulis. Sebab baru-baru ni aku buat copywriting untuk Adidas dengan MU, untuk yang TRX punya roadshow dekat TRX, sorry. Kepuasan menulis, kepuasan buat benda tu was incredible. Sebab hang buat satu benda, lepas tu hang submit. Selalunya bila hang submit barang-barang PR, barang-barang copywriting ni, diorang akan tukar sikit eventually. Yang ni ada 2 layer, Adidas punya layer, lepas tu ada MU yang final say. Apa yang aku submit,
dengan apa yang eventually printed, tak ada satu perbezaan. Wah, tu puas hati. Itu sangat memuaskan hati. Semua lepas. Bestnya. Tak ada satu pun dia tukar. Itu adalah kepuasan. Copywriter's dream. Dia punya Steve. Satu pengalaman yang mustahil untuk diterima sebenarnya di Malaysia. Satu pengalaman yang luar biasa. Tapi that was very 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 satisfying. So sejak tu yang aku duk fikir balik, maybe it's time I do a bit of writing. Maybe it's time kalau aku buat video pun aku kena fikir balik benda yang buat aku jadi Steam. Macam contoh baru-baru ni kita pergi Bandung. Steam buat benda kat Bandung tu is a feeling yang aku dah bertahun-tahun tak rasa. Okay. Dah bertahun-tahun hilang perasaan tu. Tapi bila dapat balik, so aku kena fikir balik what are things like that yang aku boleh buat. Benda ni bukan sekadar untuk mengejar job ke mengejar duit ke, dia untuk kepuasan diri. Sebab aku rasa kadang-kadang bila kita kerja dalam creative industry ni, kadang-kadang we do things without realizing that not all of those things memberikan sejenis kepuasan yang hang kejar tu. Mungkin satu atau dua je. So bila hang dapat benda yang memberikan hang kepuasan tu, hang kena hold on. Sebab itu kan produk kita. Kita sebagai kalau kita letakkan diri kita sebagai seorang entrepreneur, produk kita adalah benda-benda macam ni. Yes. Tadi tu produk hang kan. Dia aku tanya pasal produk hang. Produk aku pun belum tentu lagi dalam bentuk apa. Mungkin penulisan, mungkin boleh jadi macam-macam kan. Kalau tak ada produk jurnalistik kan, kita nak jual apa? Kita tak ada benda kita nak jual. Baik. Aku nak masuk ke season review. Aku akan bagi 5 penyataan dekat sini. Season review ni bukan aku yang tulis. Ia dikeluarkan oleh Premier League sendiri. Yang mana dia telah gariskan 5 perkara what we have learned from the 2024-2025 season. Dalam 5 benda ni, kita just dapatkan pendapat umpah berdua lah. Contoh dia kalau aku sebut apa yang jadi 24-25. Contoh dia kalau aku sebut Manchester United and Spurs will never be top 10 in the next 3 seasons. Kita bahas benda tu. Adakah perkara tu akan jadi ataupun perkara tu tak terjadi. Jadi key takeaways yang pertama daripada last season ni adalah the number 9 is back in fashion again. Jadi dia tulis kat sini, there was a time not too long ago, carta penjaring terbanyak Premier League ni dipenuhi dengan white players, dipenuhi dengan false nines, dipenuhi dengan striker-striker yang tidak tulen, striker-striker yang bukanlah number 9 secara tradisionalnya. Tapi it seems like the number 9 is back again. Kita ada kat sini Erling Haaland, Alexander Isak, Chris Wood, Oli Watkins, semua ni antara traditional striker. Mikel Merino. Oh, Liam Delap. Terlepas. Rasmus Højlund. Bukan Mikel Merino dia play as a number 9 lah. Betul. Ya. Kadang-kadang aku rasa Mikel Merino tu lagi function daripada Rasmus Højlund. Ya. Kadang-kadang macam selalu. Banyak momen dia. Is number 9 is back in fashion again a good statement untuk mewakili 24-25, Kish? Aku rasa sangat-sangat good statement. Okay. Very briefly aku cakap, once upon a time kan number 9 kita membesarkan dengan tradition number 9. Apa Batistuta lah, apa semua yang menjadi sebahagian daripada kehidupan bola sepak kita dari kecil sampai sekarang. But there was a period yang mana khususnya kemasukan Pep Guardiola lah, yang mana konsep of a high defensive line tu mula menjadi sesuatu yang trending sekali lagi. So bila dia orang main high defensive line ni, dia menyukarkan hidup untuk seorang traditional centre forward. Sebab traditional centre forward zaman dulu dia not as mobile with the exception of maybe kalau Ronaldo fenomeno, itu manusia paling mobile dalam hidup lah. But most other centre forward ni dia static sikit. Kekuatan dia adalah berdepan dengan defensive setup, low block apa semua kan. Tapi bila hang main high line, bila hang main corak yang fluid, traditional centre back ni traditional striker ni tak boleh cari makan. And that's when it moved towards a more fluid, mobile striker. Profile Sergio Aguero dulu, Leo Messi pun pernah main as a false nine. And that trend mengambil alih trend bola sepak, sehinggalah the concept of pressing became a thing. Okay. Bila hang mula press, sebab dulu orang nak play out of the back kan, dia nak bawah Pep Guardiola, concept of playing out of the back jadi lebih ketara. Kemudiannya
a lot of teams became suddenly very good dengan pressing. Okay. Daripada Liverpool, daripada semua tim yang lain mula menekan dengan begitu agresif dan tak memberikan masa dan ruang kepada centre back. So bila hang tak ada masa dan ruang, immediately hang mula hit it long a little bit. Even tim Pep Guardiola kalau hang perasan, sejak Erling Haaland masuk, dia dah mula hit it long tau kadang-kadang. So, sebab dia dah tak boleh cope dengan the crazy pressure. Crazy pressure bahagian bawah tu, kalau hang buat silap satu, immediately striker akan berada dalam zone untuk menjaringkan gol. Kalau hang buat silap kat tengah ataupun kat bahagian masih jauh lagi. You make a mistake in your own box, it's game over. So diorang tak ambil risiko, they hoof it long. Hoof it long. Wow. Tapi lepas hoof it long, hang tak boleh ada false nine kat depan. When you're going to hoof it long, you need to have your traditional centre forwards. So benda tu yang aku rasa membawa balik zaman traditional centre forward. When you hoof it long, senang cerita, anda kena ada Jean-Philippe Mateta satu dekat depan. Kena ada Chris Wood kat depan. Ya. Anda? Awak bercakap seperti awak ada PhD bola sepak. Saya kagum dengan Dr. Kish. Dr. Kish. Lepas ni saya aku agree statement tu. Sebab okay, kita in the last 10 seasons aku rasa aku ambil contoh the last 10 years, demand dalam every transfer window adalah macam yang tadi yang mention, wide players ataupun sentiasa ada player yang bukan as a number 9 yang jadi tumpuan. Contoh in the last 10 years kita boleh cakap Eden Hazard mungkin dibeli muda 16. Sebelum tu Gareth Bale, and then even Neymar pun waktu tu juga. Kylian Mbappe he's a wide player, dia bukannya number 9. Tapi tengok by the time kita tengah borak ni, sama transfer window ni sekarang, apa yang paling every club demand? Chelsea ambil Line Delap. Apa nama striker Chelsea baru tu? Line Delap. Okay, yang muda-muda kan. Lepas tu Benjamin Sesko, Victor Osimhen, Victor Gyökeres. Ini bukan MU je nak, klub semua lain pun kejar. Arsenal kejar Gyökeres juga, kejar try deal dengan Sesko juga. Hugo Ekitike number 9 juga. So kita dah lama tak ada transfer window yang main target untuk each club adalah number 9. Ini yang the new generation ni yang aku kata maybe in the last 2 season yang betul-betul orang pay attention. Kalau nak ke belakang 3-4 season lagi, Dusan Vlahovic pun antara player yang ada banyak club demand juga. So again tu sebab aku cakap aku agree statement tu, sebab kalau nak diikutkan, kita dah lama tak ada number 9 yang semua orang nak. So balik pada cerita yang cakap tadi, macam contohnya sebelum ni top scorer tu dimonopoli by pemain-pemain wide players. Mo Salah berapa kali dapat. Aku rasa Aubameyang pernah dapat, dia share dengan Mo Salah agak that one season. Tapi balik pada cerita yang Erling Haaland tu dan juga yang apa tadi share, bola sepak ni dua je. Kita ambil contoh hantaran, sama ada hantaran pendek ataupun hantaran jauh. Kita dah habiskan lebih daripada 10 season dengan tiki taka, hantaran pendek. At the end of the day, dia akan kembali pada hantaran jauh macam tadi yang Ki cakap. Dah tak boleh nak cope dengan pressure tu. And bila balik pada cerita hantaran jauh ni, kat sini lah functionnya pure number 9 tu diperlukan. So benda ni dia rotation kan, bola sepak dia evolve kan, dia akan jadi macam tu. Aku rasa kita dah pernah discuss benda ni. So again aku agree statement tu, sebab aku rasa now it's time untuk kita tengok maybe dia dah tak ada cerita pasal technical macam mana kau punya ability. Is either kau boleh finish ke tak. Itu je. Nama yang orang demand sekarang tu je. Sebab tu kalau kita tengok striker-striker macam kita sebut tadi, Jean-Philippe Mateta apa semua ni, mungkin 5-6 tahun lepas tak ada market dalam Premier League. Betul. Tetapi sekarang ni antara yang paling in demand sekali dalam Premier League. Baiklah, statement kedua adalah quick breaks in the PL per 90 minutes yang menjadi senjata utama. Aku nak baca sedikit stats. 2017-2018 total fast breaks average satu game adalah 0.6. Tapi di musim 2024-25 per 90 minutes total dia adalah 2.1. More than triple total fast break. Fast break yang aku rasa memorable ataupun tim-tim yang memang senang ataupun suka untuk lakukan fast break ni. Hang tengok the last stretch of the season daripada Arsenal, yang mana selalunya akan ada David Raya yang launch bola tu secara cepat, Declan Rice ataupun siapa akan drive bola tu sampai ke kotak lawan dan finish. Jadi semua tim di Premier League sekarang ni is looking to do fast breaks. Sama ada dia
kawal bola ataupun tak secara majoriti dalam perlawanan itu adalah satu hal lain. Sebab Manchester City sendiri pun sekarang ni melalui pembelian Omar Marmoush dan kawan-kawan semua ni, semuanya laju dan looking to play fast breaks. Anda setuju dengan perkara ini? Setuju. Premier League sekarang ni dah jadi apa tau? Aku baca kat Reddit ada orang kata kan, the NBA-fication of football. Okay, the NBA-fication. Oh, tu menarik. NBA-fication of football. Kalau tengok basketball NBA, dia kan laju. Dia kan non-stop end to end. Hang tak ada aksi di bahagian tengah. Hang dapat bola, hang constantly whack towards the other side. Hang reclaim possession, whack back towards this side. So obviously football not that extreme sebab dia lebih kompleks, lebih besar, melibatkan lebih banyak variables. Tapi trend tu semakin menjadi dalam Premier League sekarang ni, di mana pemain-pemain yang masuk Premier League sekarang ni, kriteria pertama, regardless of position, kriteria pertama dah apa tau? Physicality and power. Hang kena ada physicality and power. Kalau tak ada physicality and power, susah nak cari makan. In fact, United pun sekarang salah satu benda yang diorang nak lakukan dalam jendela perpindahan ni adalah untuk tambah physicality and power. You need to be physical, you need to be powerful, barulah datang benda-benda lain, technical ability, shooting, passing apa semua. But physicality and tu is the most important thing. So bila hang dah ada profile pemain-pemain macam tu, then it's just non-stop. Kalau satu zaman dulu aku ingat ada satu fasa waktu Jurgen Klopp baru je masuk Liverpool, kita sebut gegen pressing dan heavy metal football ni, kita hanya memikirkan satu pasukan, Liverpool. But now kalau sebut high intensity pressing dalam Premier League, my god, Brighton pun boleh high intensity pressing, Crystal Palace pun boleh high intensity pressing, Unai Emery punya Aston Villa pun boleh high intensity pressing, Arsenal, Bournemouth bawah Iraola pun high super. Tengok Semenyo dengan Kerkes tu memang gila weh. Otara. So it's just nuts sekarang ni. It's the most intense, physical, powerful league on the planet, and as a result hang akan nampak peningkatan. Untung rakyat UK setiap minggu ada perlawanan-perlawanan yang berintensiti tinggi di. Saya no comment. Kenapa di Maldives tak ada ke? Di Malawi tak ada ke? Maldives New Radiant SC dengan Ali Ashfaq pun agak New Radiant SC lama tak dengar. Dulu kerap menghiasi AFC Cup. Baik, anda setuju? Fast breaks adalah the way to go di Premier League sekarang ni. Manchester United memang tak kira lah berapa season dah main competitive football, memang kena ada fast break lah. Garnacho, Ahmad apa semua ni selalu main fast break kan. Aku bukan tak nak jawab soalan tu, tapi aku ambil konteks luar sikit lah, luar daripada Premier League. Kita ambil contoh final Champions League hari tu je, PSG lawan Inter Milan. Apa yang PSG buat waktu kick off, kalau ingat? Hantar bola. Sebab dulu benda tu kalau dibuat akan dikatakan tak ada akal, main bola macam tak sekolah. Tapi zaman sekarang ni dia dah jadi part of taktik yang diperlukan, part of approach by the manager yang diperlukan untuk setiap pasukan untuk control the ball, which is control the ball without the ball lah. Control the game without the ball. So balik pada soalan hang tadi, macam hang cakap untuk fast break di dalam bola sepak ni, benda tu memang diperlukan ataupun tidak, ataupun memang benda yang memang jadi sekarang ke tidak, aku memang agree benda tu. Sebab again, kalau nak cerita pasal pasukan yang macam mana, berapa banyak dah tim bola sepak sekarang ni dekat dalam Premier League contohnya, ataupun dekat UEFA Champions League pun, yang dah tak utamakan the beauty of the football punya pattern, tapi at the end of the day kau punya kudarat kau dekat atas padang, berlari atas padang. 5 tahun ke belakang, ataupun kita ambil berapa, 2012 sampai 2018, time tu tak ada istilah yang pakai kudarat ni. Kalau time tu istilah pakai kudarat ni, Belgium dah sukses lah national team dia waktu tu dengan Roberto Martinez. Tapi time tu tak ada, dia kena ada benda yang beauty of football, which is Spain survive benda tu. France mungkin bukan permainan yang cantik, tapi still lagi ada individual punya barang yang buatkan orang still lagi nak tengok. Zaman sekarang dia dah start tolak benda tu, dan at the end of the day, part of the tactical kudarat yang membuatkan fast break dalam bola sepak tu antara core utama. Jadi fast break sebelum ni adalah untuk tim-tim yang mungkin technical ceiling dia sedikit rendah. Betul. Supaya mereka boleh menyerap tekanan di bahagian bawah dan cuba untuk ada satu ataupun dua pemain yang laju untuk menyerang. Tapi sekarang ni pasukan-pasukan yang sophisticated pun dah main fast break. Baik, last sekali, kenyataan yang last sekali, Premier League at the vanguard of modern tactics. Yang ini ada satu perbincangan yang serius sikit lah. Jadi ketika contohnya
Claudio Ranieri dengan Leicester City menang 2015-2016 Premier League, mungkin pada ketika itu hanya ada Pep dan juga Klopp yang dilihat sebagai tactical guru in their own rights. Jadi ada 18 manager lain ni bermain dengan lebih kurang sama, taktik lebih kurang sama. Hanya ketika mereka jumpa Liverpool ataupun City je mereka kena sit a little bit deeper and main a little bit on a counter attack. 2 sama, 17 lebih kurang, 1 tak ada. Siapa tahu Manchester United tak ada lah 7. Ada tentu ni Mourinho sama. Mourinho okey lah, Mourinho okey lah. Dia master of kalau Mourinho yes master lah. of park the bus. Jadi itu dulu. Tapi sekarang ni 20 pasukan dalam Premier League, 20 tu nak jadi proaktif. Nak kena ada style sendiri. Kalau kita tengok sekarang ni yang dia kata dekat sini, buzzword dia filosofi yang sekarang. Philosophy is the buzzword. True, Kish. Nuno Espirito Santo main deep lying counter attacking football. Deep lying counter attacking. Lepas tu kita ada Eddie Howe dengan Unai Emery di Newcastle dengan Villa yang play a very highly flexible football. Ada Fabian Hürzeler dengan Iraola yang cuba main pressing super macam tak ada esok. Super aggressive pressing. Jadi ada lagi Ange dengan gaya dia. Iris. Ruben Amorim tak nak kompromi langsung dengan 3-4-3 dia. David Moyes, bahkan Graham Potter dengan West Ham pun cuba nak main proaktif football sekarang ni. That's the level now. Adakah ini sehat untuk Premier League atau detrimental to Premier League punya growth? Aku rasa ni sehat. Tapi aku rasa hantar kalau orang yang borak pasal ekonomi ni kan, dia orang selalu cakap in a free market world, economy will regulate itself. So dunia bola sepak ni pun akan regulate itself. Di mana ada banyak pasukan yang main dengan cara-cara proaktif ni, yang main proaktif ni, akan ada peningkatan semula dalam pasukan-pasukan yang mula main konservatif. Tengok, this is an era yang mana semua duk puji Fabian Hürzeler, semua duk puji Thomas Frank. In fact, to be fair, Thomas Frank is a bit more pragmatic. Oh yeah, he is. Apa nama? Oliver Glasner. Orang Oliver Glasner. Orang duk puji Graham Potter, orang duk puji even Roberto De Zerbi yang sebelum ni bersama Brighton, sekarang di Marseille. But kalau hang perasan, in recent times there has been an uptick. Contoh, hang tengok David Moyes punya brand of football. A bit more back to the basics. Simple, straight to the point. Doesn't complicate matter, menyenangkan tugas untuk para pemain. So aku rasa there will be a turn yang mana pasukan-pasukan seperti itu untuk survive have to play the same brand of football. Ramai yang kritik Southampton dengan Russell Martin contoh. Sebab dengan squad naif, composition yang tak bagus, bermain dengan corak yang terlalu proaktif. Tapi bila hang tengok balik contoh dekat Getafe, dekat La Liga, Getafe punya coach apa nama dia, aku lupa nama dia pakai kacamata tu. Tapi dia kan dipanggil sebagai the anti-Christ of football. dia memang yang paling memang melawan arus lah. Melanggar hukum bola sepak sepatutnya, faham? Tapi Getafe survive until now dengan bajet yang kecil, dia orang ada lagi dekat situ kan. So it's, aku rasa eventually sekarang ni apa yang sedang berlaku kat Premier League is healthy. But aku rasa as a result of majority nak main proaktif ni, at some point mereka akan sedar benda tu unsustainable, and there will be more teams going back towards reactive football. Back to the roots. Aku dah tambah sikit je lah sebelum kita tutup episod ni. Aku nak sambung yang Kish cakap tadi. Bila dah sampai satu tahap, kau terpaksa balik to the root yang kau buat. Kita ambil contoh satu, Girona. Girona bermula last season dengan penuh, apa perkataannya, bola sepak yang indah lah, kegairahan lah. Eager kau nak buat macam-macam dan menjadi. Tapi sampai satu tahap kau ada limitation dalam kemampuan kau untuk kau teruskan benda tu, which is lack of player yang untuk bermain dalam banyak pattern, dalam banyak dalam variety of playing style dalam different games. Dan that's why kau kena tarik handbrake, kau kena balik pada root kau. So sebelum Girona mungkin ada Union Berlin kalau masih ingat. Union Berlin betul. Union Berlin betul. So bagi aku tak naklah kata dia tak sihat, tapi somehow berpada-pada. Itu je. Itu yalah. Tapi saya teringat dengan kata-kata kawan saya ni, market will regulate itself. Kalau dalam bola sepak, a tale of two halves.
Awak tutup je lah episod ni. Saya tak nak tambah-tambah lagi. Jangan main football jargon Tale of Two Halves. Saya dengar perkataan jagung pun saya dah tak boleh dah. The busy of the two managers. Dah. Baiklah, itu saja untuk kami, daripada kami di Kuat Bual. Kuat Bual sekali lagi, terima kasih kepada Snooze and Do's untuk tempat yang indah untuk kami record podcast ini. Kita jumpa lagi di episod minggu depan. Bye bye. Tale of Two Halves.